Okey, dia dah record. Okey. Jadi cikgu terus sajalah. Dan kalau pelajar yang lambat tu cikgu tak add dah dia. Okey, cikgu nak tanyalah. Nampak tak slide cikgu? Cikgu risau je ni sebab Nampak cikgu. Nampak cikgu. Nampak dia tengah Cikgu. Ya, nampak. Okey, alhamdulillah lah kalau nampak sebab ni dah orang kata cikgu dah try and error dah daripada di sekolah tadi, lepas tu pergi kelas, lepas tu try lagi, cikgu rasa memang penat dah rasa. Okey, so hari ni kita akan masuk bab 17 bawah subtopik 2.4 organ utama fotosintesis dan tu tak tahulah. Bila cikgu masuk dalam Google Slide dia jadi lain Okey, jadi kita nak masuk 2.4 organ utama fotosintesis. Jadi awak abaikanlah kalau awak tengok macam setting dia tak betul tu sebab dia dah pindah ke Google Slide. Okey. Okey, semalam awak ingat tak yang kita belajar tentang liang stoma? Okey, liang stoma ni bila dia terbuka, karbon dioksida masuk untuk bahan utama untuk buat fotosintesis, tetapi pada masa sama wap air akan keluar dalam bentuk wap. Okey, masuk karbon dioksida tetapi pada masa sama pada masa sama wap air keluar. Okey, malam ni kita nak fokus kepada tajuk khusus tentang fotosintesis. Okey, kita baca dulu. Tumbuhan ialah organisma autotrof. Cikgu apa dia? Oh sorry. Cikgu tak biasa lagi dengan Google Slide ni. Okey, tumbuhan ialah organisma autotrof yang menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Okey, tumbuhan ni kita panggil autotrof. Auto sendiri maksud dia. Tumbuhan kita panggil organisma autotrof. Kenapa autotrof cikgu? Sebab auto tu sendiri. Maksudnya ia menghasilkan makanan sendiri. Okay, ia menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Kalau manusia dan haiwan kita panggil heterotrof. Okay, kalau manusia dan haiwan kita panggil heterotrof. H-E-T-E H-E-T-E-R-O trof. Nah, cikgu tak boleh nak tulis sebab ni Google Slide. Ya, apa dia? Ada pelajar nak masuk ke? Ada pelajar nak masuk ke? Kalau boleh bila cikgu dah mula, awak tolong bagi tahu kawan awak masuk dengan MOEDL. Barulah cikgu tak perlu nak MOEDL. Okey, ramailah pula nak masuk. Terpaksalah cikgu stop dulu. Okay, so cikgu sambung Nampak tak slide cikgu? Nampak ke? Nampak dah. So cikgu sambung Okay, jadi tumbuhan ni kita panggil organisma autotrof, iaitu boleh menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis. Hasil daripada fotosintesis ialah glukosa. Cikgu, kalau saya sebut sukrosa betul tak? Glukosa, sukrosa betul lah. Sukrosa, glukosa adalah hasil fotosintesis digunakan oleh organisma lain untuk menjana tenaga melalui pengoksidaan makanan. Tumbuhan melakukan fotosintesis. Hasil daripada fotosintesis ialah glukosa ataupun sukrosa. Dan glukosa tu dimakan, digunakan pula oleh haiwan, digunakan oleh manusia untuk menjana tenaga. Kan kita kan makan, katakan contoh kita manusia, makan nasi. Nasi karbohidrat. Dalam karbohidrat ada glukosa. Glukosa bila kita makan tu, kita gunakan glukosa tu untuk bakar, untuk oksida glukosa bagi menghasilkan tenaga. Cikgu ulang sekali lagi, pokok melakukan fotosintesis. Hasil daripada fotosintesis tu ialah glukosa. Glukosa tu pula kan kita makan, contoh kita makan ubi, kita makan nasi. Nasi tu karbohidrat. Karbohidrat
Monomernya ialah glukosa. Jadi glukosa yang kita makan tu digunakan untuk menjana tenaga. Melalui proses apa? Melalui proses pengoksidaan glukosa. Maknanya glukosa yang kita makan tu akan dibakar semasa proses respirasi untuk menghasilkan tenaga. Jadi haiwan pun samalah. Haiwan memakan glukosa, memakan karbohidrat yang ada glukosa untuk menghasilkan tenaga melalui proses pengoksidaan makanan. Manusia pun sama. Jadi kenapa kita nak makan tumbuhan tu? Sebab kita nak dapatkan glukosa. Glukosa ni hasil fotosintesis tumbuhan. Tenaga diperlukan untuk melakukan proses hidup seperti pertumbuhan dan pembiakan. Jadi manusia ke haiwan ke, kenapa dia makan glukosa? Sebab nak dapat tenaga. Tenaga tu untuk apa? Untuk pergerakan, untuk pertumbuhan, untuk pembiakan dan sebagainya. Okey, jadi kesimpulannya ialah tumbuhan ni pentinglah, kita ni bergantung kepada tumbuhan. Haiwan pun bergantung kepada tumbuhan untuk dapatkan glukosa. Glukosa tu sumber utama tenaga. Kenapa kita nak tenaga sangat-sangat ni? Sebab tenaga itulah kita guna untuk pergerakan, pertumbuhan, pembiakan dan sebagainya. Okey, ni adalah sedikit sejarah ringkas penemuan fotosintesis. Macam mana kita tahu pokok tu buat fotosintesis? Okey. Pada tahun 1640-an, Jean Baptista van Helmont telah menjalankan satu eksperimen untuk menguji idea bahawa tumbuhan mendapat makanan daripada tanah. Orang zaman dulu-dulu dia suka berfikir. Dia berfikir melalui pemerhatian. Dia suka perhati. Bila dia perhati, dia tengok kenapa tumbuhan ni membesar. Bila kita tanam pokok, kita tanam biji benih, tak lama lepas tu bertumbuh. Jadi dia pun dapat idea, dia kata tumbuhan ni dapat makanan daripada tanah. Tu idea dia. Jadi dia pun nak uji betul ke tumbuhan ni dapat makanan daripada tanah. Okey, pada tahun 1772, sekejap ni, kesimpulannya Helmont. Okey, sekejap kita habiskan yang Helmont ni lah. Okey, so Helmont ni bila dia buat eksperimen, dia dapati pokok membesar. Kenapa pokok tu jadi membesar? Sebab pokok menggunakan air yang disiram dan bukannya air daripada tanah. Tu awak kata, salah tu. Tak, itu idea dia. Pada masa itu, dia perhatikan pokok tu membesar. Jadi dia buat eksperimen, dia dapati pokok ni membesar kerana menggunakan air yang kita siram. Kalau kita tak siram, dia tak membesar. Tu maksud dia. Okey. Pada tahun 1772 pula, eksperimen Joseph Priestley telah menunjukkan bahawa tumbuhan membebaskan oksigen ke atmosfera. Dia dapati tumbuhan membebaskan oksigen ke atmosfera. Okey, jadi kita dah ada dua eksperimen yang dilakukan oleh saintis dulu-dulu. Okay, kita tengok sekejap Helmont ni, eksperimen Helmont ni. Sebab menarik eksperimen dia. Dia kata pokok ni membesar sebab kita siram. Bukannya pokok tu cari air dalam tanah. Okay, jadi macam mana dia membuktikan eksperimen dia tu? Dia nak membuktikan idea dia tu. Okey. Dia ambil anak pokok yang beratnya 2.3 kilo. Dia ambil anak pokok, berat dia 2.3 kilo. Kemudian dia masukkan 90 kilo tanah kering. Okey, dan dia tanam anak pokok yang berat 2.3 tu dalam 90 kilo tanah kering. Kemudian air yang disiram selama 5 tahun. Lamanya eksperimen dia. Dan selepas 5 tahun tu, dia timbang balik pokok yang dia tanam tadi. Jadi dia dapati daripada 2.3 dah jadi 77 kilo. Okay, dan dia dapati tanah yang dia masukkan 90 kilo tu masih lagi 90 kilo tanah kering. Awak faham ke? Nak oyaknya saintis dulu bila dia nak membuktikan sesuatu idea dia betul atau tidak, dia sebab dia gigih. Dia tak putus asa. So awak sebagai pelajar kelas sains pun awak tak boleh putus asa lah. Selagi tak dapat jawapan, selagi tu kena cari. Jadi dia ni, dia dapati, aku dah tanam pokok 2.3 kilo. Selepas 5 tahun, tiap-tiap hari aku siram, tengok-tengok pokok tu dah jadi 77 kilo. Tetapi tanah tu masih lagi 90. Kerana itulah dia membuat kesimpulan
pokok tu membesar kerana menggunakan air yang disiram selama 5 tahun tu lah. Bukannya air daripada tanah. So you nampak tak cerdik dia deh. Okey, seterusnya. Seterusnya Priestley tadi. Ingat Priestley tadi dia kata dia buat idea, dia kata apa tadi? Dia buat idea, dia kata tumbuhan membebaskan oksigen ke atmosfera. Jadi macam mana dia buat eksperimen, dia nak membuktikan bahawa tumbuhan ni membebaskan oksigen. Okey, jadi dia letakkan seekor tikus di dalam balang kaca yang telah diterbalikkan. Tak ada apa-apa, dalam balang kaca tu je gas dia. Jadi dia tinggal tu, tiba-tiba dia dapati tikus tu mati. Jadi dia buat kesimpulan, oh tikus ni mati kerana tak ada oksigen. Okey, kemudian dia buat lagi eksperimen, dia letakkan tumbuhan. Nampak? Dia letakkan tumbuhan di dalam balang dan letakkan tikus. Dan dia dapati, tikus ni masih dapat hidup. Maksudnya, pokok menghasilkan oksigen digunakan oleh tikus. Tikus menghasilkan karbon dioksida digunakan oleh pokok melakukan fotosintesis, hasilnya oksigen digunakan oleh tikus menghasilkan karbon dioksida digunakan oleh pokok. So nampak tak kitaran dia? Gimari, maknanya mung guna aku guna mu, mung guna aku guna mu. Itulah maksud dia. Okey, jadi Priestley membuat kesimpulan bahawa tumbuhan membebaskan oksigen. Okey. Awak kata simpelnya eksperimen dia. Ni lah. Simple je, tapi kita tak terfikir kalau kita lah. Okey, dulu-dulu. Okey, seterusnya. Okey, kita nak tengok apakah penyesuaian struktur dalaman daun dengan fotosintesis. Maksudnya kita nak tengok struktur di dalam daun yang berkaitan dengan fotosintesis. Sorry dah, cikgu tak boleh nak tulis sebab ni Google slide dah. Okey, fotosintesis memerlukan pigmen klorofil. Okey, fotosintesis memerlukan pigmen klorofil. Klorofil berada di dalam kloroplas. Awak jangan tukar Kloroplas mengandungi klorofil. Klorofil itulah yang menyerap tenaga cahaya daripada matahari. Kloroplas mengandungi klorofil. Klorofil itulah yang menyerap cahaya matahari. Lagi, untuk melakukan fotosintesis kena ada gas karbon dioksida daripada atmosfera dan air daripada tanah. Jadi kesimpulannya dia kena ada apa? Dia kena ada karbon dioksida campur air dan kena ada klorofil untuk serap cahaya matahari. Barulah boleh buat fotosintesis. Hasil daripada itu ialah gas oksigen akan dibebaskan sebagai hasil sampingan. Selain daun yang merupakan organ fotosintesis utama tumbuhan, batang muda dan bahagian lain tumbuhan yang berwarna hijau juga dapat menjalankan fotosintesis. Dia tak semestinya daun je yang buat fotosintesis Apa-apa saja batang muda, bahagian lain-lain tumbuhan asalkan dia berwarna hijau. Cikgu buat apa dia asalkan dia berwarna hijau? Sebab dia berwarna hijau kerana dia ada pigmen hijau kloroplas. Dia tu hijau tu, kenapa dia hijau tu? Sebab dia ada pigmen hijau kloroplas. Dalam kloroplas ada klorofil. Klorofil serap cahaya matahari. Jadi dah klorofil serap cahaya matahari, pada masa sama dia perlukan gas karbon dioksida dan air. Hasil daripada fotosintesis ialah gas oksigen. Boleh Okey. Cuba awak tengok analisis istilah. Fotosintesis berasal daripada perkataan Yunani. Foto-foto ni cahaya. Awak ingat macam ni lah, fotografi. Fotografi. Awak ambil gambar, tidak keluar flash. Awak ingat macam tu. Foto, cahaya. Sintesis, kalau bahasa bio, menghasilkan. So fotosintesis, apa dia fotosintesis? Foto, cahaya. Sintesis, menyusun bersama-sama atau mengilang. Maknanya dia guna cahaya untuk buat proses. Okey, sekarang kita nak tengok apa struktur yang ada pada daun
yang terlibat dalam fotosintesis. Okey, sebelum ni awak dah belajar kan, awak dah kenal struktur luaran, struktur dalaman. Okey, kita pergi yang nombor 1 dan 3 dulu. 1 ni semua ni 1 adalah epidermis atas. Bawah, nombor 3, epidermis bawah. 1 epidermis atas, 3 epidermis bawah. Boleh ke? Okey. Di epidermis atas, okey, epidermis atas, awak fokus kawasan 1 saja. Bila cikgu sebut epidermis atas, awak tengok kawasan 1 saja. Okey. Kutikel berlilin. Ingatlah yang warna kuning ni ialah kutikel. Kutikel berlilin. Maksudnya dia ni lapisan yang ada lilin. Sebab tu warna dia kuning deh. Lapisan berlilin yang lut sinar pada epidermis atas dan epidermis bawah membenarkan cahaya matahari menembusi epidermis atas dan epidermis bawah ke mesofil palisad. Faham ke? Dia gini. Awak nampak tak bawah ni pun ada warna kuning di bawah dia. Nombor 3. Cuba tengok nombor 3. Ada macam lapisan nipis kuning bawah nombor 3. Itu pun kutikel berlilin. Nombor 1, atas dia warna kuning ni pun kutikel berlilin. Jadi kutikel berlilin ni dia lut sinar. Maknanya lut sinar. Maknanya cahaya sinar matahari boleh lut, boleh masuk. Boleh masuk, boleh merentasi, boleh masuk melalui epidermis atas dan epidermis bawah. Nak pergi ke mana? Nak pergi ke nombor 2. Nombor 2 tu ialah mesofil palisad. Boleh? Okey. Dan kehadiran stoma di epidermis bawah. Nampak dekat kawasan 3 tu macam ada terbuka tu. Tu ialah stoma. Kehadiran stoma di epidermis bawah apabila terdapat cahaya. Ingat cikgu semalam dah ajar. Apabila ada cahaya, stoma terbuka. Stoma terbuka, karbon dioksida masuk, oksigen keluar. Okey. Cikgu berhenti setakat ni. Cikgu nak tanya, ada masalah ke? Faham ke? Boleh respon ke? Sebab kadang-kadang Faham. Faham cikgu. Okay, very good. Okay, kita sambung pula nombor 2. So kalau you ada tak faham ke, rasa nak tanya ke, terus tanya deh. Okay. Mesofil palisad. Okay, awak fokuskan kepada tempat kawasan nombor 2 deh. Ini ialah mesofil palisad nombor 2. Okay, kalau awak tengok mesofil palisad nombor 2 ni, dia rapat-rapat. Rapat. So bila dia rapat, kita nampak dia padat. Okay. Yang kedua, awak nampak dia hijau. So bila hijau, maknanya dia ada banyak pigmen hijau kloroplas. Hijau tu sebab dia ada pigmen hijau, namanya kloroplas. Jadi mesofil palisad padat. Sebab apa cikgu dia padat? Sebab dia sendiri pun padat, dia banyak. Okay, jadi dia padat dengan kloroplas. Bila dia ada kloroplas, ingat cikgu dah kata kloroplas mempunyai klorofil. Klorofil menyerap cahaya matahari dengan kadar maksimum. Cikgu, apa dia boleh serap cahaya matahari dengan maksimum? Sebab dia banyak ni, awak tengok ni, dia banyak, dia rapat-rapat, padat, hijau. Maknanya dia ada banyak kloroplas. Bila banyak kloroplas, banyak klorofil. Bila banyak klorofil, dia boleh serap cahaya matahari banyak. Ingat dia, cikgu selalu pesan kalau pelajar yang pernah belajar dengan cikgu semua pesan. Kalau banyak, awak kena ulang banyak. Dengar kenapa? Okey, dengar molek. Cuba awak tengok nombor 2 ni. Mesofil palisad mempunyai banyak kloroplas. Bila dia banyak kloroplas, maknanya banyak klorofil. Bila dia banyak klorofil, serap banyak cahaya matahari. Cikgu, perlu ke saya ulang banyak? Perlu deh. Kalau dalam soalan SPM tak ada banyak tu salah dah. Okey. Kloroplas mengandungi klorofil dan klorofil itulah yang menyerap tenaga cahaya untuk melakukan fotosintesis. Jadi awak ingatlah nombor 2 ni, kalau soalan tanya di manakah tempat paling banyak melakukan fotosintesis? Nombor 2. Okay, ingat nombor 2 iaitu mesofil palisad. Okey, kita pergi next slide.
Okey, nombor 2B, mesofil berspan. Okey, mesofil berspan nombor 2B. Awak tolong fokus kepada 2B, lepas ni cikgu back balik pada Rajah tadi. Okey, mesofil berspan ni, awak nampak tak? Dia punya kedudukan tu macam ada kosong, 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 kosong. Macam ada ruang kosong, ruang kosong, ruang kosong. So, bila ada ruang kosong, maka mengandungi kurang kloroplas berbanding mesofil palisat. Dia ada kloroplas tapi sedikit kloroplas berbanding mesofil palisat. Kenapa kurang kloroplas? Sebab mempunyai banyak ruang udara. Dia banyak ruang udara sebab tu dia jadi sikit kloroplas. Okay, jadi kenapa dia ada banyak ruang udara? Sebab daripada bawah, kan liang stoma tu duduk di bawah dia. Jadi bawah tu liang stoma membenarkan pertukaran gas berlaku dengan cekap semasa fotosintesis. Okay, cikgu back balik. Cuba awak tengok 2B. Banyak sangat ruang kosong ni. Ruang kosong, ruang kosong, ruang kosong. Jadi dia boleh buat fotosintesis cuma kurang fotosintesis kerana kurang kloroplas, kurang klorofil. Okey. Cikgu kenapa dia banyak ruang kosong? Sebab cuba awak tengok. Dia dekat dengan liang stoma. Jadi liang stoma tempat gas karbon dioksida masuk, oksigen keluar. Jadi dia membenarkan pertukaran gas berlaku dengan cekap semasa fotosintesis. Okey, seterusnya tolong fokus kepada nombor 4. Okey, 4 tu kita panggil berkas vaskular. Awak ingat macam ni, dia macam stoko. Orang Kelantan panggil stoko. Stoko tu apa? Berkas. Bukan bekas berkas vaskular. Dalam berkas vaskular ada xylem, ada phloem. Vaskular-vaskular ni pengangkutan. So dia ada xylem, dia ada phloem. So cikgu dah ajar xylem, I. Xylem ada I tu mengangkut air dan garam mineral, ambil mana air yang diserap oleh akar pergi ke daun. Vaskular ni pengangkutan. Jadi sebab tu dia ada xylem dengan phloem tu sebab dua-dua ni berfungsi untuk pengangkutan. Okey, phloem, FFF, mengangkut hasil fotosintesis iaitu apa? Sukrosa, glukosa. Mana tempat buat fotosintesis? Dari daun ke seluruh tumbuhan. Dapat berkas vaskular ni dua lah, xylem, phloem. Xylem angkut air, phloem angkut hasil fotosintesis. Dan bila sebut pengangkutan, awak kena sebut dari mana nak ke mana. Okay, xylem mengangkut air. Tak betul lagi. Tak dapat makan lagi. Dari mana? Dari akar. Nak pergi mana? Ke daun. Barulah awak dapat satu markah. Okay, jelas Okay, seterusnya kita nak tengok struktur kloroplas. Kita nak tengok struktur kloroplas. Okay, semasa di tingkatan 4, anda telah pun belajar tentang komponen kloroplas ni dalam bab 2. Ingat dalam bab 2 awak telah belajar komponen kloroplas. Dan kloroplas ni adalah tapak untuk melakukan fotosintesis. Kloroplas mengandungi klorofil. Betul kan? Kloroplas mengandungi klorofil. Klorofil menyerap cahaya matahari dan menukarkannya kepada tenaga kimia semasa fotosintesis. Jadi inilah rupa kloroplas. Okey, kita nak tengok satu persatu Kalau awak tengok kloroplas ni dia ada dua membran. Dia ada dua membran. Yang duduk di luar kita panggil membran luar. Okey, nampak tak luar ni? Membran luar. Kalau ia duduk di dalam kita panggil membran dalam. Okey. Yang ketiga dia ada apa? Dia ada tilakoid. Tilakoid. Satu ni tilakoid. Okey, satu ni tilakoid. Tapi bila dia tersusun banyak-banyak, dengar cikgu sebut bila satu tilakoid. Bila dia tersusun banyak, kita panggil granum. Okey, boleh? Okey, dan dia bersambung tu oleh lamela. Jadi cikgu gapo granum ni? Granum tilakoid. Inilah klorofil. Stoko ni kloroplas. Dalam kloroplas yang awak nampak granum warna hijau ni macam duit ni, ini ialah klorofil. Maksudnya dalam klorofil tu ada granum. Kalau satu kita panggil tilakoid, kalau tersusun banyak-banyak granum
dan dia bersambung oleh lamella. Lepas tu cikgu tu apa tu yang dalam-dalam tu? Itu ialah stroma, bukan stoma dah, S-T-R-O, stroma. Jangan tukar dengan stoma. So inilah rupa stoko. Cikgu suka panggil stoko sebab nak bagi tahu awak inilah satu kloroplast. Dalam kloroplast ada klorofil. Dalam klorofil itulah ada tilakoid, bila dia tersusun banyak-banyak, granum, bersambung dengan granum seterusnya oleh lamella. Di luar tu ada stroma. Dan dia ada dua membran. Membran luar, membran dalam. Okey. Okey, seterusnya kita nak tengok satu persatu lah apa itu tilakoid, granum. Okey, tilakoid ni ingat tadi? Satu. Satu. Okey, kantung berbentuk cakra. Berbentuk cakra maksudnya berbentuk bulat yang mengandungi klorofil. Sebab tu dia warna hijau, sebab dia ada klorofil. Di membran tilakoid terdapat pigmen fotosintesis yang memerangkap tenaga cahaya matahari. Tindak balas bersandarkan cahaya akan berlaku di dalam tilakoid. Boleh cikgu back balik lah untuk tengok tilakoid. Okay, so you nampak tak tilakoid ni satu. Dan dia warna hijau. Bila dia warna hijau, maknanya dia ada klorofil. Dia ada klorofil. Sebab tu dia warna hijau belakang tu. Okay, dan dia ni ada pigmen fotosintesis apa? Klorofil tu lah. Yang menyerap tenaga cahaya, dan tidak balas ni mesti bersandarkan cahaya. Maksudnya dia memerlukan cahaya sebab dia kan nak buat fotosintesis. Okey, granum. Granum ni bila banyak-banyak tilakoid, banyak-banyak tilakoid, timbun-timbun tilakoid. Timbunan cakra tilakoid yang tersusun membentuk banyak lapisan. Lapisan itulah yang kita panggil granum. Kalau satu tilakoid, banyak-banyak tilakoid, dia jadi granum. Cikgu ada pernah bagi tahulah, kalau pelajar yang lama dengan cikgu dia tahu dah. Kalau benda tu banyak-banyak kecil-kecil tersusun-susun lipat-lipat-lipat. Ingat ni perkataan banyak-banyak kecil-kecil tersusun-susun lipat-lipat-lipat banyak-banyak tu. Tak ada sebab lain. Semuanya untuk meningkatkan luas permukaan. Meningkatkan JLP. Kalau benda tu kecil-kecil banyak-banyak tu susu semuanya untuk meningkatkan JLP, jumlah luas permukaan. Tak dapat markah lagi dah. Untuk apa? Awak gilah fungsi dia. Untuk meningkatkan untuk meningkatkan kadar fotosintesis. Dia kena macam ni. Kalau benda tu kecil-kecil banyak-banyak untuk meningkatkan JLP. Untuk apa? Untuk meningkatkan fotosintesis. Sama macam vilus. Ingat vilus dalam usus kecil tu. Banyak kecil-kecil. Untuk meningkatkan JLP. Untuk apa? Untuk meningkatkan kadar penyerapan makanan tercerna. Baru dapat markah. Okey, seterusnya stroma. Stroma ni, ni yang di luar ni. Yang warna kelabu tu stroma. Okey, stroma ni bendalir tidak berwarna. Sebab tu dia warna kelabu tu. Bendalir cecair yang tidak berwarna yang mengelilingi granum dan terletak di dalam kloroplast. Tapak tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Dia adalah tapak untuk menghasilkan glukosa. Maknanya tapak untuk hasilkan glukosa tetapi dia tak perlu cahaya. Boleh ke? Macam ni dah dengan molek. Tilakoid untuk buat fotosintesis tetapi dia memerlukan cahaya. Stroma untuk menghasilkan glukosa tetapi tak perlu cahaya. Tilakoid perlu cahaya. So dia nak buat fotosintesis, dia perlu cahaya. Stroma untuk hasilkan glukosa. Sukrosa, glukosa tetapi tak perlu cahaya. Okey, kita pergi lagi. Dia kata pada musim luruh, warna hijau pada daun, cikgu dah gerak dah ke depan. Pada musim luruh okey. Warna hijau pada daun akan berubah jadi kuning, jadi jingga, jadi merah atau coklat. Yalah, kita kan dah belajar sebelum ni dalam bab 16, musim panas, musim bunga kan daun hijau, cantik. Tapi bila masuk musim luruh, awak nampak kan bila awak tengok musim luruh dia warna coklat, warna koko kan. Jadi bila masuk musim luruh, warna hijau daun tu akan berubah daripada kuning jadi jingga, jadi merah, jadi coklat dan dia gugur. Okey.
Inilah rupa pertukaran warna daun bila dah masuk musim luruh. Okey, so kita tengok sikit dia kata klorofil. Dia kebanyakan istilah bio ni dia berasal daripada bahasa Yunani . So klorofil berasal daripada perkataan Yunani kloros warna hijau, phyllos daun. So sebab itulah dia jadi klorofil, kloros tu hijau. Klorofil kan pigmen warna hijau yang duduk dekat daun. Okey, seterusnya lagi. Okey. Berapakah jenis pigmen fotosintesis dalam daun yang terlibat untuk menghasilkan warna hijau sesuatu tumbuhan? Tahukah anda kaedah kromatografi? Sebenarnya kalau bila kita dah bersemuka nanti, cikgu memang nak buat eksperimen ni deh. Dia menarik sangat. Kita akan buat kaedah kromatografi. Awak ni bertuah sebab awak di tingkatan 5 boleh buat kromatografi. Cikgu dulu masa universiti, tahun 2 baru buat kromatografi. Jadi kromatografi ni dia dapat digunakan untuk memisahkan pigmen-pigmen fotosintesis dalam daun. Awak ingat ada pigmen hijau je ke untuk fotosintesis? Tak, dia ada banyak pigmen pigmen fotosintesis yang terlibat untuk hasilkan warna hijau. Maknanya nak jadi warna hijau tu dia ada banyak pigmen fotosintesis. Dan kita akan guna kaedah kromatografi ni untuk pisahkan pigmen-pigmen tu kepada beberapa warna. Okey, so dia kata kaedah kromatografi merupakan suatu teknik memisahkan komponen-komponen sesuatu campuran berdasarkan perbezaan keterlarutan komponen-komponen suatu campuran itu di dalam pelarut yang tertentu. Kromatogram ni ialah kromatografi kertas bersama-sama komponen ujian. So kalau awak tengok kalau kita ambil daun hijau apa semua ni, daun hijau merah ni, bila kita pisahkan warna tengok dia dapat macam ni. Tak apa, kalau tak faham pun tak apa, nanti bersemuka nanti kita buat eksperimen ni. Menarik. Sebab bila cikgu buat eksperimen ni dengan awak, cikgu faham ke? Maksud dia gini, kita akan ambil beberapa sampel daun. Kita akan ambil beberapa sampel daun. Kita nak keluarkan daun tu, kenapa dia warna tu? Sebab kita nak keluarkan warna-warna dia tu. Kita nak pisahkan pigmen-pigmen warna dia. Awak nampak dah, kita letakkan, kita cuma guna kertas tisu sahaja ataupun kertas turas. Maknanya kalau daun macam ni, dia keluar warna kuning dan hijau. Kalau warna ni, ni warna dia. Maknanya itulah yang membentuk warna daun tu. So cikgu bercadang lah bila kalau awak dah hadir bersemuka nanti, kita nak buat model bunga. Dia daun tapi cikgu nak hasilkan dalam bentuk bunga macam ni. Maknanya comel rupanya daun kita ni, dia ada banyak pigmen warna rupanya. Dan kita nak hasilkan dalam bentuk tisu ataupun bentuk gubahan bunga. Okey, sangat menarik. Okey, so ini eksperimen yang cikgu kata tadi, susunan radas kaedah kromatografi kertas. Mudah je, simple je. Ada lidi, bekas kaca, kertas turas, kita akan ekstrak daun. Guna pensel je, kita akan kita akan gerakkan dia tu. Okey, so nanti kita akan dapatlah hasil dia. Yang ni jangan risaulah, kita akan buat nanti bila bersemuka lah. Okey, sikit lagi, lepas tu kita habislah. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada fotosintesis, iaitu tindak balas bersandarkan cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Maybe nota cikgu ni agak tak jelas sebab nota dia terlalu besar, so kita akan baca daripada buku lah. Ingat tak tadi fotosintesis ni dia ada dua Dia ada dua tindak balas, iaitu tindak balas bersandarkan cahaya. Bersandarkan ni apa cikgu? Tindak balas memerlukan cahaya dan tindak balas yang tidak perlukan cahaya. Okey, terdapat dua peringkat utama dalam fotosintesis, iaitu tindak balas bersandarkan, maknanya memerlukan cahaya, dan tindak balas yang tidak memerlukan cahaya. Okay, dengan molek sebab yang ni kadang-kadang pelajar ni payah sangat nak faham, tapi bila dah berulang kali dia kata mudah pula. Okey,
Fotosintesis yang tindak balasnya bersandarkan cahaya, maknanya dia yang memerlukan cahaya, berlaku dekat tilakoid. Kenapa dekat tilakoid? Sebab tilakoid kan ada hijau tadi, ada pigmen klorofil yang menyerap cahaya kan? Okey, so pigmen fotosintesis di permukaan tilakoid akan menyerap tenaga cahaya. Sebab tu dia memerlukan cahaya ni. Sebab pigmen fotosintesis yang terdapat dekat tilakoid tu, dialah yang akan serap cahaya. Tenaga cahaya akan menguja elektron dalam pigmen klorofil ke aras yang lebih tinggi. Okey, tenaga cahaya, sebab tu dia memerlukan cahaya tu, sebab tenaga cahaya ni diperlukan untuk menguja elektron yang terdapat dalam pigmen klorofil ke aras yang lebih tinggi. Okey, nombor 3, elektron yang teruja daripada klorofil tadi akan melalui satu siri pengangkut elektron. Tenaga daripada elektron digunakan untuk menghasilkan tenaga dalam bentuk ATP. Awak pun baca macam, macam kimia ada ni. Yes. Sebab tu kalau awak masuk universiti, tajuk ni dalam paper biokimia. Maknanya bukan kita belajar bio saja, kita belajar kimia. Okay? Jadi, elektron yang terhasil tu akan melalui satu siri pengangkut elektron dan dia memerlukan tenaga daripada elektron bagi menghasilkan tenaga dalam bentuk ATP. Elektron ini akhirnya akan diterima oleh penerima elektron terakhir iaitu NADP+. Okay, NADP+ seterusnya bergabung dengan hidrogen daripada fotolisis dan membentuk NADP sebab dia terima kan. So jadi NADP campur H, maka jadilah NADPH yang merupakan suatu ejen penurunan. Pigmen molekul klorofil menarik elektron daripada air melalui fotolisis untuk kembali stabil. Fotolisis ialah suatu proses di mana molekul air terurai membentuk ion hidrogen H+ dan ion hidrogen hidroksida OH negatif dengan kehadiran tenaga cahaya dan klorofil. Ion hidroksida kehilangan elektron dan membentuk gas oksigen dan air. Payahnya ayat buku teks ni. So you dengar molek, cikgu akan cuba permudahkan. Jadi kalau awak dengar ni, awak salinlah, awak tulis deh. Cikgu akan permudahkan, cuba permudahkan. Kalau tak faham juga, buka bersemuka nanti cikgu terangkan balik. Ayat dia payah. Dia senang macam ni je. Jadi dengar mak deh. Tindak balas bersandarkan cahaya ni, maksudnya dia nak cahaya. Awak kena tahu, pertama, kenapa dia panggil tindak balas bersandarkan cahaya? Sebab tindak balas ni memerlukan cahaya. Berlaku dekat mana? Berlaku dekat tilakoid. Kenapa? Kenapa dia mesti bersandarkan cahaya? Sebab klorofil, dalam tilakoid, klorofil dalam tilakoid tu akan serap cahaya untuk, apa ya dia nak serap cahaya sangat tu? Untuk melakukan fotolisis. Untuk melakukan proses fotolisis. Sebab tu dia nak kena serap cahaya tu. Gapo cikgu fotolisis? Foto cahaya. Lisis pecah. Cikgu tak boleh nak tulis sini dekat awak ni. Awak kena dengar molek. Okay. Jadi kenapa yang dia nak serap cahaya sangat-sangat tu? Sebab dia nak buat fotolisis. Proses fotolisis. Gapo proses fotolisis ni? Foto cahaya. Lisis pecah. Dia nak pecah gapo cikgu? Dia nak pecah air, H2O. Dia nak pecah H2O. So awak belajar ke kimia H2O, cikgu tak boleh nak tulis ke awak ni. H2O bila dia pecah, dia akan jadi H+ dan OH tolak. Faham ke? H2O, H2O. Bila dia pecah, dia akan jadi H tambah. Okey, H ada tambah. Dan OH tolak. Cuba awak campur dua tu. Tidak awak dapat H2O. Jadi apa yang dia nak cahaya sangat tu? Sebab dia nak pecah air. Apa dia nak pecah air? Dia nak pecah air supaya jadi ion hidrogen H+ dan ion hidroksida. Boleh?
Lepas tu pula, apa ya dia nak pecah jadi H plus tu? H plus ni, dengar molek, apa dia nak pecah jadi H plus? H plus ni akan digunakan untuk buat tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Dia nak guna. Sebab tu dia menghasilkan H plus ni. Sebab nanti H plus ni akan digunakan dalam tindak balas tidak bersandarkan cahaya yang merupakan suatu ejen penurunan. Nampak tak bila dia campur NADP campur H, dia dah jadi NADPH yang merupakan ejen penurunan. Apa cikgu dia nak jadi ejen penurunan? Sebab dia nak guna nanti di sebelah tu. Di tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Tu je awak kena hafal. Lepas tu, apa hasil daripada tindak balas bersandarkan cahaya? Okey, hasil dia ialah gas oksigen dan air. Itu proses dia hasil daripada tindak balas bersandarkan cahaya ialah gas oksigen dan air. Awak dengar molek. Yang pertama berlaku kat mana? Berlaku dekat tilakoid. Okey, kenapa dia dipanggil tindak balas bersandarkan cahaya? Sebab dia nak cahaya. Kenapa dia perlu cahaya? Sebab dia nak buat fotolisis air. Apa maksud fotolisis air? Dia nak pecah molekul air menggunakan cahaya untuk menghasilkan H plus, ion hidrogen, dan OH negatif, ion hidroksida. H plus, ion hidrogen tu akan digunakan untuk bergabung dengan NADP menjadi NADPH, iaitu ejen penurunan. Ejen penurunan ni nak guna di tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Hasil tindak balas bersandarkan cahaya ni oksigen dan air. Itu sahaja. Kesian awak nak kena hafal elektron ini akan gini. Awak hafal yang cikgu ajar tadi. Di mana, apa, hasil apa, kenapa. Itu sahaja. Okey, seterusnya. Tindak balas tidak bersandarkan cahaya. Okey, kenapa kita panggil dia tindak balas tidak bersandarkan cahaya? Maksudnya dia tak perlu cahaya. Dia berlaku kat mana? Dia berlaku dekat stroma. Okey, gas karbon dioksida akan diikat kepada sebatian organik 5 karbon membentuk sebatian organik 6 karbon. NADPH, ingat tadi, NADPH ni mari mana? Mari daripada sebelah tu. Mari daripada tindak balas bersandarkan cahaya. NADPH dan ATP dari tindak balas bersandarkan cahaya akan digunakan untuk menurunkan sebatian organik kepada glukosa. Dia akan turunkan sebatian organik kepada glukosa. Ingat tak tadi bila dia tidak bersandarkan cahaya ni tujuan dia untuk hasilkan glukosa. Monomer glukosa terkondensasi. Terkondensasi ni apa? Dia akan bergabung lalu jadi molekul kanji. Molekul kanji akan simpan dalam stroma kloroplast. So kesimpulan dia macam ni lah. Tindak balas bersandarkan cahaya untuk hasil gas oksigen dan air. Okey. Tindak balas tidak bersandarkan cahaya ni untuk buat makanan. Kalau dia makanan cikgu, glukosa. Glukosa kemudian dia terkondensasi membentuk, jadilah kanji. Boleh Okey, itu ialah di bawahnya ialah tindak balas keseluruhan fotosintesis. Dan kalau awak tengok dia ada dua di situ deh. Yang atas ni kita panggil tindak balas kimia. Ni kalau ada huruf-huruf tu kita panggil tindak balas kimia. Cikgu saya kena hafal kan ni tindak balas kimia? Yes, awak kena hafal. Nak hafal kan cikgu? H2O tambah CO2. Okey, tengah ni kena ada tenaga cahaya dan klorofil. Maka terhasillah C6H12O6. Kalau awak tengok C6H12O6. CHO ni unsur karbon. CHO ni unsur karbohidrat. CHO, CHO, C6H12O6, C6 tambah O, oksigen, tambah H2O. Lepas awak tambah ni, awak tulis secara ringkas, awak imbangkan persamaan kimia. Nak imbangkan, belajarlah dalam subjek kimia. Jadi dapatlah 12 H2O tambah 6 CO2, tenaga cahaya klorofil, maka terhasillah C6H12O6 glukosa tambah 6 O2 oksigen tambah 6 H2O.
di bawah ni yang ada perkataan ni kita panggil persamaan perkataan. Yang atas ada 12 H2O tu kita panggil tindak balas kimia. Hati-hati sebab biasanya ada soalan bio dia akan minta awak tulis persamaan kimia dan persamaan perkataan. Okey, dan akhir sekali eksplorasi bio tu nikotinamida adenina dinukleotida fosfat. Nama gapo ni dia NADP plus ialah koenzim di dalam sel yang digunakan untuk pembawa hidrogen. Dalam proses fotosintesis, NADP plus ialah ejen pengoksidaan yang menerima ion hidrogen semasa tindak balas bersandarkan cahaya. Manakala NADPH ialah ejen penurunan. Kalau dia ada NADP tambah, itu ialah ejen pengoksidaan. Kalau dia ada NADPH, itu ialah ejen penurunan. Tak apa, awak hafal tu je. Okey, dan akhir sekali sikit je lagi. Sebelah dia muka surat 45, lepas tu kita habislah. Okey, ini ialah persamaan dan perbezaan tindak balas cahaya dan tindak balas tidak bersandarkan cahaya. So untuk yang ni, okey, kita nak tengok macam mana ni. Okey, kita tengok persamaan dulu. Persamaan ni hak duduk tengah ni. Okey, kalau tindak balas bersandarkan cahaya ke, tindak balas yang dia payah sebenarnya bila tengok macam ni. Cikgu nak awak tengok bioscore. Cuba isi bioscore malam ni. Awak cari persamaan dan perbezaan. So kalau persamaan ni kita tengok yang tengah ni. Yang dia ada dua-dua ni. Ni persamaan dia. Tindak balas bersandarkan cahaya ke, tindak balas tidak bersandarkan cahaya ke, dua-duanya dimangkin oleh enzim. Kedua-duanya mesti berlaku dalam kloroplas. Yang di tepi ni semua beza dia. Okay, kita tengok hijau dengan hijau. Okay, kalau yang bersandarkan cahaya, tempat berlaku dia thylakoid. Kalau tidak bersandarkan cahaya, distroma. Okay, tengok pink pula. Tidak bersandarkan cahaya, tindak balas bersandarkan cahaya adalah proses fotolisis air, iaitu nak pecah molekul air. Kalau tindak balas tidak bersandarkan cahaya, melibatkan penurunan gas karbon dioksida. Tu kalau warna yang sama ni, ini adalah perbezaan dia. Okey, warna biru pula. Kalau tindak balas bersandarkan cahaya, dia akan menghasilkan molekul ATP. Kalau yang tidak bersandarkan cahaya, dia guna ATP. Okey, hasil daripada tindak balas bersandarkan cahaya ialah air, gas oksigen. Kalau tidak bersandarkan cahaya, gas karbon dioksida, dan hasil tindak balas ialah glukosa. Okey, so kita berhenti dulu setakat ni. Nanti kita sambung esok zone activity. Okey. Cikgu tak sambung lah sebab banyak sangat dah tu. Takat opening. Okey, ada setakat ni ada nak tanya apa-apa? Cikgu tunggu untuk soalan. Ada nak tanya? Tak ada ke? Tak ada deh. Okey, so kalau tak ada, kita boleh bersurai lah deh. Kita jumpa malam esok. Okey, Assalamualaikum. Jangan lupa. Ya, dia. Kepada dia. Okey. Terima kasih ya benar. Jangan lupa isi kehadiran deh. Terima kasih, Cikgu. Okey. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Benar, Cikgu. Terima kasih. Cikgu rehat lah malam ni, Cikgu. Bye. Buat lapor PDPR pula. Tak boleh tidur lagi. Okey, keluar dulu.